Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Imran bin Samsudin di 2019-2091-814. Okey, saya Zulfazli bin Azman, nombor metrik di 2019-2091-1818. Dan saya seperti sebelum ni, tak lain dan tak bukan Muhammad Makin bin Muhammad Faiz di 2019-2091-827. Kami Jadi terus lah Tuan Imran tu. kali ini kami ditugaskan untuk mentafsir surah Al-Ikhlas. Surah ni diturunkan di Mekah dan dinamakan Makkiyah. Dia ada 4 ayat. Okey, mulanya kita nak cakap pasal penamaan surah. Surah ini mempunyai banyak nama. Yang paling masyhur adalah surah Al-Ikhlas. Kerana ia berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Surah ni juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau daripada neraka Jahannam. Surah ini juga dinamakan dengan surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah ataupun Al-Wilayah, kerana orang yang membacanya akan termasuk para wali Allah. Selain itu, surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Ma'rifah dan surah Al-Asas kerana mencakup pokok-pokok agama. Seterusnya. Okey, baik, kita pergi kepada kandungan surah. Satu penjelasan yang baik daripada Imran. Kita pergi pada kandungan surah. Surah ini berisi rukun-rukun akidah dan syariat Islam yang paling penting, iaitu mentauhidkan dan menyucikan Allah serta menifati Allah dengan sifat-sifat sempurna dan menafikan sekutu baginya. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang berkeyakinan Trinitas dan terhadap kaum musyrikin yang menyembah banyak Tuhan selain Allah. Kita pergi kepada Luqman Al-Hakim. Itu kepada keutamaan surah. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan keutamaan surah ini. Pahala yang baca surah ni dikatakan umpama pahala yang membaca sepertiga Al-Quran, seluruh isi kandungan. Maafkan saya. Okey, terdapat banyak hadis yang mengatakan keutamaan surah ini. Hal ini dikatakan kerana pahala membaca surah ini ibarat membaca sepertiga isi Al-Quran. Berdasarkan hadis Ahmad Tirmizi dan Nasa'i meriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansyari dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apakah salah yang maksudnya, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Sungguhnya barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dalam semalam, maka sungguh ia telah membaca sepertiga Al-Quran malam tersebut. Masya Allah. Bagus Luqman. Okey, kita terus pula pergi sebab nuzul Al-Quran ni lah. Sebab apa ayat ni diturunkan. Ahmad Tirmizi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahawasanya kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad SAW ni, wahai Muhammad, sifati Tuhanmu dengan kami. Sifati Tuhanmu kepada kami. Lantas Allah pun turunkanlah ayat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibnu Jarir dan Tirmizi juga berkata As-Samad iaitu zat, tempat bergantung yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang dilahirkan melainkan dia akan mati, dan tidak ada sesuatu yang mati melainkan diwarisi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mati dan tidak akan diwarisi. Tiada sekutu baginya. Wallahu a'lam. Teruskan kepada bahagian i'rab
yang pertama iaitu ayat qul huwallahu ahad. Iaitu ayat kalimat huwa. Huwa ni adalah daripada dhamir sya'ni, iaitu daripada dhamir hadis yang menggambarkan kisah. Okay, sebelum tu definisi dhamir sya'ni ni adalah daripada dhamir di awal kalimat yang tidak merujuk kepada lafaz tertentu dan kesamarannya diperjelaskan oleh kalimat sesudahnya. Pada kalimat huwa ni, ia merujuk kepada urusan perkara atau cerita. Itu yang seterusnya iaitu kalimat Allah. Allah ni adalah mubtada yang kedua. Sedangkan huwa tadi adalah mubtada yang pertama. Lepas tu yang ketiga iaitu kalimah ahad yang membawa iaitu khabar daripada mubtada tadi. Okey, seterusnya ayat yang kedua iaitu Allahu Samad. Itu kalimat ini tak ada apa pun, yang cuma kalimat ini terdiri daripada mubtada dan khabar sahaja. Seterusnya ayat yang ketiga dan keempat iaitu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, pada ayat yang ketiga ni ia agak rumit, sudah susah sikit untuk saya terangkan, tetapi saya cuba sedikit disebabkan berdasarkan maklumat yang saya peroleh. Sila. Okey. Lam yalid ni asalnya perkataan yaulid. Kalau perkataan yang sebelum tu lam yaulid walam yulad. Lantas yaulad tu dibuang wawnya, jadi menjadikan dia yalid. Kerana sebab apa dia dibuang? Sebab dia berada di antara huruf ya dan harokat kasroh. Manakala perkataan yulad yang selepas pada tu, huruf wawnya dia tak dibuang sebabkan dia berada di antara huruf ya dan harakat fathah. Okey, akhir yang sekali iaitu ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Ahad ni dia berasal daripada, ahad ni merupakan isim yang dari fi'il minta maaf ada gangguan. Okay, tak apa, kita bagi ruang pada Luqman dulu. Dia boleh cut nanti kan? Boleh pause. Okey, akhir sekali iaitu ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, di sini berdasarkan tafsir Al-Munir ni, kata ahad ni merupakan isim yang datangnya dari fi'il yakun. Manakala kufuwan tu adalah khabarnya. Seterusnya iaitu jar majrur yang berkaitan dengan kufuwan. Jar majrur ni didahulukan kerana padanya terdapat lafaz iaitu dhamir yang kembali kepada lafaz Allah. Itu lahu kufuwan. Okey, akhir sekali kata ahad iaitu diletakkan bagi menjaga keserasian atau keselarasan di akhir kalimat. Wah, lengkap. Okey, selesai. Selesai. Sambung pula kepada bahagian balaghah. Qul huwa, nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia disebutkan dengan dhamir sya'ni, bertujuan untuk takzim dan ijlal, pengagungan. Kemudian Allahus Samad, kedua kata tersebut berbentuk makrifat, berfaedah untuk takhsis, pengkhususan. Seterusnya lam yalid wa lam yulad, itu dalam kalimat tersebut terdapat jinas naqis kerana perubahan harakat dan sebahagian huruf. Kemudian sambung dengan ayat
Qul huwallahu ahad pula, kalimat tersebut meniscayakan penafian sekutu dan anak, serta firmannya walam yakul lahu kufuwan ahad merupakan pengkhususan setelah umum untuk menambahkan penjelasan dan penegasan terhadap apa yang disebut dengan tajrid dan tafrid, pengesaan. Jadi kata-kata ahad, walam yulad, as-samad dan ahad adalah sajak murassak. Itu daripada saya ya. Okey, baik. Satu perkongsian yang menarik dan jelas daripada Luqman Hakim dan juga Imran Samsudin. Jadi kita pergi kepada mufradat lughawiyah. Okey. Yang pertama sekali adalah ahad. Ahad ni maksudnya, ahad ni adalah satu ataupun esa. Satu dalam zatnya, tidak tersusun dari berbagai partikel materi dan tidak pula dari selain materi. Materi ni boleh katakan satu bahan ataupun satu benda yang tidak, yang lain daripada, maknanya materi ni benda berbagai-bagai lah. Maknanya ahad menunjuk kat sini adalah Allah itu satu, esa, satu dalam zat ni. Okey, kata itu juga merupakan penyifatan, keesaan dan penafian sekutu. As-Samad. As-Samad ni apa? As-Samad adalah tempat bergantung dalam segala kebutuhan secara permanen. Permanen yang mana? Kekal. Okey, lam yalid. Lam yalid, tidak beranak. Allah ni dia tidak beranak. Kerana Allah tidak membutuhkan ataupun Allah ni tidak perlu sesuatu pun untuk menolongnya. Allah juga berbeza jenis dengan selainnya dan ini merupakan penafian sesuatu yang menyerupai atau sejenis dengannya. Walam yulad. Walam yulad ni pula, dan tidak diperanakkan. Maknanya Allah ni tak ada yang beranakkan Allah. Tak ada. Kerana Allah ni adalah maha terdahulu. Bukan sesuatu yang baru. Segala sifat kudus yang ini baru tidak ada padanya. Allah ni disifati dengan qidam, yakni terdahulu, dan awaliyah, yakni paling awal. Kufuwan. Kufuwan pula bermaksud sekutu atau serupa. Maksudnya adalah tiada seorang pun ataupun tiada apa-apa sekalipun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap. Jadi jelaslah semua tentang i'rab, balaghah dan juga mufradat lughawiyah. Jadi kita pergi kepada tafsir dan penjelasannya berkaitan dengan satu-satu ayat itulah, surah Al-Ikhlas. So saya akan tafsirkan dan jelaskan tentang ayat pertama, iaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Wahai Rasul, katakanlah kepada orang yang memintamu untuk menyifati Tuhanmu bahawa Allah Maha Esa dalam zat dan sifatnya. Serta Allah ni tiada sekutu dan tandingan baginya. Ini merupakan penyifatan dengan keesaan dan menafikan sekutu. Jadi memang Allah ni memang tidak disekutukanlah. Allah Maha Esa. Maknanya dia adalah Allah yang korang semua tahu dan yakin bahawa Allah tu pencipta langit, bumi dan pencipta kita semua. Allah lah yang Maha Esa dengan sifat ketuhanannya dan tiada sekutu baginya. Ingat tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Ini menafikan berbilangnya zat. Sekian daripada saya ayat pertama. Ayat pertama. Okey, baik. Terusnya Bagi ayat yang kedua. Ayat pertama yang diterangkan oleh Imran, yang kedua adalah Allahus Samad. Yang ini yang bermaksud Allah tempat meminta segala sesuatu. Okay, apa tafsirannya? Tafsirannya adalah zat yang dibuat bergantung dalam segala keperluan ataupun kebutuhan, kerana Allah lah yang mampu untuk mewujudkannya. Okay, maknanya di sini
Allah adalah zat tempat bergantung seluruh makhluk. Tak ada seorang pun yang tak memerlukan Allah. Sedangkan Allah tak memerlukan kita. Ini merupakan bantahan atas keyakinan kaum musyrikin Arab dan orang-orang semisal mereka akan adanya perantara dan zat selain Allah yang memberikan syafaat pertolongan. Orang dulu ni, orang Arab dulu ni, dia nak minta tolong, dia gunakan apa panggil tu? Perantaraan. Dulu kalau kita tengok zaman-zaman Arab Quraisy ni, diorang ni bukanlah sembah berhala. Kadang memang betul diorang ni sembah Allah, tapi dia gunakan berhala tu untuk perantaraan dia dengan Allah. Itu yang tak boleh tu. Okey? Salah tu. Macam mana? Itu yang salah tu. Itu yang salah tu. Kadang-kadang kalau kita tengok zaman sekarang ni pun, kalau kita tanya dia sembah patung ke? Dia kata tak, dia sembah Tuhan dia. Dia guna patung tu untuk dia punya perantaraan. Okay. Ibnu Abbas berkata mengenai tafsir dari kata As-Samad, iaitu dialah yang dituju oleh seluruh makhluk dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan mereka. Dia adalah Tuhan yang telah menyempurnakan kekuasaannya, Zat Maha Mulia yang sempurna kemuliaannya, Zat Maha Agung yang sempurna keagungannya, Zat Maha Lembut yang sempurna kelembutannya, Zat Maha Mengetahui yang sempurna ilmunya, dan Zat Maha Bijaksana yang sempurna kebijaksanaannya. Masya Allah, kalau kita tengok sini, Allah ni memang Maha Kuasa. Okay, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Okay, apa tafsiran dalam ayat ini adalah tidak ada anak yang lahir darinya dan Allah tidak lahir dari apapun. Allah tidak sejenis dengan apapun. Allah Maha terdahulu, tidak sesuatu yang baru yang diciptakan. Tidak ada permulaan baginya dan Allah bukan menjadikan jisim. Ini merupakan penafian terhadap sekutu dan jenis serta penifatan qadim, yakni terdahulu, dan awaliyah, yakni awal, serta menafikan hudud, baru atau diciptakan. Okay, baik. Allah ni kita tahu tak ada anak dan tidak juga diperanakkan. Ramai orang kata siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ni anak Tuhan. Jesus ni is son of God. Sebab apa? Sebab dia lahir tanpa bapa. Dan ibu dia pula lahir dalam keadaan masih dara. Jadi itu sebenarnya Allah nak menunjukkan kekuasaannya. Allah ni boleh buat apa saja yang dia mahu. Okey, itu sekian saja daripada saya ayat 2 dan 3 ini. Dan akhir sekali iaitu pada bahagian saya iaitu ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang mana maksudnya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Okey, pada ayat ini tiada seorang pun yang menandingi dan menyamai Allah. Kenapa? Sebab tengok pada ayat kufuan tu, kalau dalam istilah perkahwinan sekufu itu iaitu ialah yang setara. Jadi dekat sini Allah nak abang dia ni tak sama, tak boleh dibanding-banding dengan mana-mana Tuhan. Hanya dia satu dan dia yang esa. Okey, ini merupakan penafian terhadap adanya isteri bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan bantahan terhadap kaum musyrikin Arab yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tandingan dalam perbuatannya, di mana mereka kaum musyrikin menjadikan para malaikat sebagai sekutu Allah dan berhala serta patung-patung serta tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, surah ini mempunyai kesamaan di dalam ayat-ayat yang lain seperti firman Allah surah Al-An'am, yang maksudnya dia Allah itu yang mencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai isteri dan dia tidak menciptakan segala sesuatu. Masya Allah. Okey, sekian saja, betul sedikit sahaja penerangan daripada saya. Jadi apa yang kita dapat kat sini, kekuasaan Allah tu tidak dapat difikirkan
oleh manusia. Ya, betul. Sebab pemikiran manusia ni memang terbatas lah. Hmm. Dan lagi satu je tengok surah Al-Ikhlas ni, dia punya hebat dalam surah ni sampaikan kalau kita baca ni dia bersamaan dengan apa? Sepertiga Quran. Ya, Kalau pahala orang dia nak, seperti kalau orang Quran. kalau orang nak khatam Quran ni, kalau dia bijak kan, dia baca 3 kul je. Kan? Tapi bukanlah panjang masa awak nak 3 kul je kan. Kita bacalah Quran daripada Baqarah sampai An-Nas. Jadi okey, baik, di sini saya banyak kesimpulan saya boleh tak ni? Boleh? Sila. Baik ya. Okey, baik, pada ayat ni kalau kita tengok ayat dia Ahad, As-Samad, Yulad dan Kufuwan Ahad, di mana kalau orang yang betul-betul yang hadam ayat ini, yang betul-betul beramal, dia boleh tengok Allah ni dalam ayat ni Allah menjelaskan dia yang Esa, dia yang satu dan tak dipanakkan semua. Jadi kalau seorang tu dia beriman dengan ayat-ayat ni, kalau dia baca betul-betul pun mungkin seorang tu dia takkan ambil tangkal, ambil buat azimat bomoh dan tidak bergantung lah kepada benda-benda yang selain daripada Esa Allah. Betul. Setuju. Okey, tujuan jadi itulah kesimpulan ringkas daripada saya. Alhamdulillah selesai kita punya forum perdana. Okey. Jadi cakap terima kasih kepada Imran dan Luqman Hakim. Terima kasih juga. Kita sudahi dengan forum kita ini. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.